Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT dapat sama-sama dalam majlis yang cukup bermakna ini. Ini satu majlis yang menunjukkan kejayaan dan kecemerlangan koperasi. Alhamdulillah. Itu juga dengan fungsi-fungsi zon yang datang ini dan juga fungsi-fungsi koperasi. Yang amat Datuk saya jumpa tadi, Datuk Bakri, fungsi koperasi TPP. Koperasi antara koperasi indeks yang terbaik juga. Ini faham. Koperasi sudah dekat dengan rakyat. Dekat saja tak cukup. Kita nak rakyat menjiwai koperasi. Itu lebih baik. Dekat hampir faham belum pasti. Kita nak rakyat menjiwai koperasi. Jadi sejak akhir-akhir ini, bila kerajaan menubuhkan Menteri Koperasi yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, orang faham juga, saya dah nampak bahawa satu gelombang baru koperasi dalam negara kita di tanah air sudah mula mendapat tempat di semua kalangan dan golongan hari ini. Jadi alhamdulillah kita yakin dengan rakyat dapat menjiwai koperasi. Kita percaya dalam masa 10 tahun atau 20 tahun lagi, atau mungkin tak sampai ke tahap itu, koperasi boleh dijadikan salah satu daripada sumber ekonomi negara. Kalau kita nak jana ekonomi, bukan saja syarikat-syarikat swasta, bukan saja syarikat-syarikat gergasi, malah koperasi juga mampu menyaingi dengan syarikat-syarikat besar seperti mana di negara-negara badan ini, SKM, Angkasa dan NKM. Saya dapat lihat sebagai satu gerakan bersama dan bersepadu untuk kita memastikan koperasi boleh dijadikan salah satu daripada cabang membangunkan ekonomi rakyat secara tidak langsung membangunkan ekonomi. Yang kedua, kita tengok Angkasa hari ini. Bahawa Datuk Fatah saja, saya pun dah tak faham dan bacanya ada bank baru katanya. Kopsa ni mana nama ni? Koperasi bank syariah dan ada bank-bank lagi. Jangan tuan-tuan jadi ahli Kopsa. Dengan situ di bawah ni. Lepas itu semua zon dah ada bangunan Angkasa sendiri. Ini satu kejayaan. Dan tadi Datuk dah beritahu tadi boleh guna untuk mesyuarat, buat latihan, diskusi, dialog, pertanyaan. Ya. Kita kena perbanyakkan perbincangan ke arah memperdalami lagi ilmu koperasi ini. Sebab itu saya berani menyatakan, kalau koperasi sekarang dari segi dananya, tabung modal pusingan TMP, boleh kita katakan dah mesra. Kerajaan sudah bertindak mesra koperasi. Mesra koperasi maknanya dari dana RM30,000, Perdana Menteri dah tangkat RM50,000 tanpa cagaran. Contoh. Lepas itu ada pula tabung modal pusingan. Koperasi tak payah pergi ke bank, tak payah cari institusi kewangan, tak payah cari finance, tak payah cari alo. Ada tabung sendiri, iaitu tabung modal pusingan dengan persentage yang rendah dan dengan tahap pinjaman sehingga kepada 10 juta. Jika ada asal. Maknanya boleh kita simpulkan bahawa kerajaan yang ada hari ini sudah mesra koperasi. Oleh itu saya mengatakan bahawa untuk kita memastikan koperasi benar-benar dapat hidup dengan lebih cepat dan pantas lagi, lain daripada latihan, seminar, kursus yang dibagi oleh Maktab Kerjasama ke, Angkasa ke, dana, tabung, pinjaman dan sebagainya melalui SKM, kita mesti ada lagi satu, iaitu skill. Skill ni maknanya kemahiran. Kemahiran ini penting. Kemahiran menguruskan kewangan, kemahiran pentadbiran dan pengurusan, kemahiran kita merancang. Yang ini yang saya nampak kebanyakan daripada ahli-ahli kita, pimpinan koperasi kita, tambah-tambah pula golongan muda, golongan baru dalam koperasi ini, seharusnya mempunyai skill yang baik, skill yang lebih advance lagi, seperti mana para pimpinan koperasi di negara-negara maju. Pada saya, kita mesti ada dua perkara penting. Kita mesti menjurus kepada proaktif dan profesional.
proaktif dan profesional. Dua pro ini kalau boleh dijadikan barangkali kod baru dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi, saya yakin koperasi kita akan bertambah maju dan cemerlang. Sebab itu hari ini kita lihat, kalau dulu koperasi hanya orang tumpukan untuk pinjam-meminjam saja. Lepas itu satu pasal kedua, koperasi ini hanya nak mencari peluang-peluang tertentu saja. Dalam satu kampung, buatkan sahabat kerjasama pinjam-meminjam untuk kita mengadakan kedai runcit, untuk kita mengadakan kedai-kedai menjual minyak, beras dan sebagainya. Tetapi hari ini koperasi sudah pun berjaya memecahkan tradisi lamanya. Bukan saja berteraskan kepada perniagaan kedai runcit, tetapi kita sudah berjaya mengerak langkah sehingga boleh membuka supermarket, boleh membuka institusi kewangan dan juga lain-lain perniagaan yang boleh mencorak, memperbagaikan lagi perniagaan koperasi. Tinggal lagi kepimpinan tadi mestilah proaktif dan profesional. Inilah perkaranya yang pada saya barangkali angkasa dan juga Maktab Kerjasama serta SKM mesti kita melipat gandakan usaha-usaha pemahaman ilmu koperasi itu harus benar-benar menjadi darah daging pada pimpinan. Kalau tidak, ada setengah koperasi bila dah maju macam-macam dia goyang, dia ogah pengurusi suruh jatuh sebab dia nak merasa duit dari pengurusi. Itu satu pelajaran. Bila perubahan pemimpinan selalu kerak sekalipun tidak menguntungkan koperasi juga, tidak bertukar langsung pun tidak menguntungkan juga koperasi. Jadi kita kena adjust betul-betul nak cari pimpinan yang macam mana boleh menguruskan koperasi. Jadi kadang-kadang ahli-ahli lembaga mengambil masa untuk nak memperkemaskan diri dia, mesti menang sentiasa. Belum sampai musim nak tukar dah bergerak dah. Baru itulah dia buat musim penerangan, gantung, lepeh, rauh. Itu ni yang ahli-ahli ni datang lah, bayarlah sikit RM20, RM30. Suka sangat dah. Koperasi panggil kau mesti pergi. Dapat tidak, kita kena pergi jauh daripada itu. Kita kena mantap. Ahli-ahli pun kena bijak. Jangan terpengaruh dengan kempen-kempen macam ni. Tengok prestasi koperasi, baca perlembagaan, baca dia punya buku apa, kertas kerja, minat mesyuarat dan sebagainya. Kita kena tatap betul-betul, kena faham betul-betul, dan carilah ahli-ahli yang benar-benar ikhlas berjuang dan berkorban untuk hidup koperasi. Ini sekarang ni kita kena bergerak ke arah itu, dengan ahli-ahli koperasinya, dengan para pimpinannya, dengan pengurusannya, semuanya kena berubah. Kerana kita sekarang dah diubah oleh alat-alat teknologi yang canggih dan sebagainya. Jadi sebelum kita ni diubah, biarlah kita mengubah dulu apa yang perlu dalam sistem pengurusan koperasi. Jadi itulah sebut sikit tuan-tuan dan puan-puan, sementara saya diberi kepercayaan oleh Yang Amat Menteri Besar menjaga koperasi. Memang saya nampak pada satu masa dulu saya tengok koperasi ini seolah-olah menghadapi zaman gelap gulita betul patah. Tapi bila dah berada dalam koperasi ini, kita nampak banyak benda sebenarnya boleh kita buat, banyak perkara boleh kita maju, kerana dia merupakan satu gabungan bersama kita. Ketua jabatan, ahli kerani, ahli katakanlah pertubuhan sebuah jabatan kerajaan, lembaga, pertubuhan peladang tentu, ada koperasi, semua jadi ahli, pegawainya, sihat, semuanya, kesihatan ke, tandan ke apa. Maknanya tidak ada kata benteng-benteng yang mengubah, yang membezakan antara satu sama lain. Semua ahli bersatu dalam koperasi. Itu satu dah, satu perlambangan agama yang baik. Maknanya kita bersama-sama tanpa mengira pangkat, darjat dan sebagainya. Kita berada dalam satu wadah perjuangan yang sama. Melatih pemimpin jujur, ikhlas, amanah. Ini juga baik. Agama kita suruh buat baik. Jangan ambil kesempatan saja, klaim saja. Tak mesyuarat, dia tulis mesyuarat. Tak jumpa koperasi, tulis di dalam koperasi. Pemimpin kena jujur. Jujur pada siapa? Pada diri sendiri. Kalau masuk koperasi nak mengayakan diri, jangan masuk koperasi. Koperasi bukan tempat orang kaya, tuan-tuan. Koperasi ini jaga hak ramai, amanah.
Amanah ini berat. Wa imam dia juri audit sekalipun. Apatah lagi kalau dia pengurusi, kalau dia setiausaha, kalau dia bendahari, kalau dia AJK. Juru audit pun penting dalam koperasi. Ahli pun penting dalam koperasi. Jadi ini, benda-benda macam ini, ciri-ciri seperti ini, nilai-nilai seperti ini adalah nilai-nilai yang baik yang disuruh oleh agama kita. Apakah kita rugi join koperasi? Saya sebutkan 2-3 perkara saja. Tuan-tuan datang kemari, datang masyarakat, fungsi-fungsi zon datang daripada jauh, tinggal rumah tangga. Ini juga niat nak mempertingkatkan lagi, nak memajukan lagi ummah. Datang dengan niat gitu pun dah dapat pahala Tuhan bagi. Saya datang pun rasmi dapat juga pahala tu. Sebenarnya sejajar, ya, seiring dengan agama kita. Alhamdulillah, kalau kita berjuang untuk mempertingkatkan agama, kita juga berjuang untuk mempertingkatkan koperasi. Jadi itu saja. Perniagaan macam kata tempat tadi. Ada juga dari sisi dah ada. Ubah untuk bakar, untuk bakar. Kita buat lembaga tak boleh bincang. Boleh bincang sampai ke parlimen. Jangan menyekat kerja-kerja baik untuk koperasi ini. Jadi saya kira tidak ada masalah. Ahli-ahli juga untung. Sekarang ni penyakit bertambah. Orang nak pergi itu pun baris. Macam kaya nak beli tiket wayang juga. Dulu orang sakit buah pinggang ni, dari satu kampung, mangkali 10 kampung baru seorang. Hari ni tiap-tiap kampung ada penyakit itu. Tiap-tiap kampung, tiap rumah mana. Dah jadi penyakit baru semuanya. Apa? Buah pinggang tak betul belaka. Kalau boleh tukar tadi tak apa. Jadi hospital penuh. Yang ada pada NGO, agama lain pun ada buat, Buddha Association. Hari ni koperasi pula subuh. Jadi ahli-ahli pun boleh masuk dengan bayaran yang murah barangkali, dengan ada khidmat nasihat. Jadi semuanya untuk kebaikan kita. Janganlah anggap masuk koperasi nak dapat dividen beribu-ribu, beratus-ratus sepanjang masa setiap tahun. Tidak. Maknanya kita boleh gunakan koperasi ini dalam menjaga kehidupan kita yang lebih baik lagi di masa-masa akan datang. Jadi terima kasihlah kepada angkasa hari ini, ya. Bila adanya bangunan angkasa di sini, kita cukup yakin dengan kita bertambah satu lagi yang dimiliki oleh koperasi. Kerana kita tahu dalam Kuantan ni boleh kita bilang koperasi beberapa kerjaan, koperasi kosihat, koperasi angkasa ini banner lah masa depan melalui koperasi. Kita sama-sama cari yang mana lemah kita kuatkan, yang bengkok kita luruskan. Mudah-mudahan dengan sokongan semua pihak, angkasa, SKM, maktab kerjasama, ya, zon-zon yang telah kita lantik, akan sama-sama kita bina masa depan koperasi yang lebih baik dan cemerlang lagi. Tanya pada angkasa Pahang Zon 1 dan Majlis Jamuan Hari Raya hari ini, yang kata-kata itu saya merasmikan bangunan angkasa Pahang Zon 1 dan Jamuan Hari Raya 2012 pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.